25,000 kanak-kanak jadi yatim piatu akibat konflik Gaza. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Serangan berterusan Zionis di wilayah Gaza mengakibatkan 25,000 kanak-kanak Palestin menjadi yatim piatu dan perkara itu dimaklumkan pemantau hak asasi manusia Euro-Mediterranean. Sejak 7 Oktober tahun lepas, iaitu hari pertama Zionis memulakan operasi ketenteraan di Semenanjung Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza sebelum ini mengumumkan angka kematian penduduk Palestin akibat pengeboman Israel di Gaza telah meningkat kepada 26,422 orang, manakala 65,087 yang lain cedera. Masuk hari ke-115, penduduk Gaza terus berdepan pelbagai kesengsaraan akibat serangan berterusan rejim Zionis ke atas bangunan kediaman, kem-kem pelarian serta hospital. Qatar mendesak kemasukan segera serta tanpa halangan bantuan kemanusiaan yang mencukupi ke semua bahagian di Semenanjung Gaza dan ketika ini tidak sampai 100 trak bantuan yang melintasi ke Semenanjung Gaza. Jumlah itu sangat terhad jika dibandingkan dengan keperluan untuk bekalan serta bantuan segera di wilayah Gaza. Menteri bagi Kerjasama Antarabangsa di Kementerian Luar Qatar, Lulwa Rashid Al-Khatir dalam kenyataan berkata, situasi itu berbeza dengan jumlah trak yang melintasi sempadan sebelum serangan Israel di Semenanjung Gaza sejak Oktober lepas yang mencapai purata antara 400 dan 500 trak sehari. Ketibaan bantuan ke Bandar El Arish di Mesir merupakan langkah paling mudah dari segi pergerakan bantuan dari seluruh dunia untuk disalurkan ke Gaza. Tetapi terdapat banyak halangan dikenakan Zionis yang melanggar perkara 59 Konvensyen Geneva keempat. Bekalan perubatan serta makanan merupakan keperluan penting yang amat diperlukan rakyat Palestin ketika ini. Iran menolak dakwaan penglibatannya dalam pembunuhan 3 anggota tentera Amerika Syarikat di wilayah sempadan antara Syria dan Jordan semalam. Malah negara itu tidak campur tangan dalam keputusan yang dibuat oleh kumpulan serantau. Menerusi kenyataan, jurucakap Kementerian Luar Nasir Kanaani berkata kumpulan penentang di rantau Asia Barat itu tidak menerima arahan dari Tehran atas tindakan mereka. Kanaani juga berulang kali memberi amaran tentang bahaya meluaskan skop konflik di rantau itu. 3 anggota Amerika Syarikat terbunuh manakala 30 yang lain cedera dalam serangan drone yang menyasarkan sebuah pos kecil tentera Amerika Syarikat di Jordan. Kerjasama berkaitan perdagangan antara fokus utama yang dibincangkan menerusi pertemuan Menteri Luar China Wang Yi dan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin. Ini termasuk pembinaan kereta api antara China, Laos dan Thailand. Selepas pertemuan di Bangkok, Kementerian Luar China menerusi kenyataan memaklumkan kedua-dua negara perlu mempercepatkan pembinaan kereta api yang akan membantu dalam membuka sebahagian daripada kereta api Trans-Asia. Ia selepas kedua-dua negara bersetuju untuk mengetepikan keperluan visa bagi warga negara masing-masing untuk memudahkan perjalanan dan pelancongan. Perjanjian mengenai ekspor pertanian turut ditandatangani pada mesyuarat itu sempena lawatan rasmi 4 harinya ke Thailand. Pakistan dan Iran setuju untuk menjadikan kawasan sempadan bersama sebagai hub perdagangan menandakan berakhirnya ketegangan berhubung serangan udara di wilayah masing-masing awal bulan ini. Persetujuan dicapai menerusi pertemuan antara Menteri Luar Pakistan Jalil Abbas Jilani dan rakan sejawatan dari Iran Hussein Amir Abdullahian di Islamabad. Pertemuan pertama antara diplomat tertinggi Pakistan dan Iran ini bagi membincangkan situasi selepas serangan udara rentas sempadan yang disusuli dengan kedua-dua pihak memanggil balik duta masing-masing. Berucap pada sidang akhbar bersama, Jilani berkata mesyuarat mekanisme peringkat tinggi bakal diadakan secara berkala dan secara alternatif di kedua-dua negara untuk memantau kemajuan mengenai perkara yang telah dipersetujui. Selain isu berkaitan keselamatan dan keganasan, kedua-dua negara juga bersetuju untuk meluaskan perdagangan dua hala, terutama menyegerakan pembukaan 5 pasar di sempadan.
Pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN membuka tirainya di Luang Prabang Laos mengangkat tema ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience. Pemukiman kali ini menyentuh isu-isu berkaitan pembinaan komuniti ASEAN, hubungan luar negeri serta situasi serantau dan antarabangsa. Selain menyemak hasil yang diperoleh pada sidang kemuncak ASEAN ke-33 dan lain-lain, sesi dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Laos, Salim Saikomsit. Delegasi Malaysia diketuai Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Sementara itu, Myanmar diwakili Pegawai Kanan Birokrat Kementerian Luar Marlal Tanjaik. Mesyuarat berlangsung 3 hari sebelum ulang tahun ke-3 rampasan kuasa tentera. Dalam tempoh lebih 2 tahun, ini julung kali Wakil Juta Tentera menghadiri mesyuarat peringkat tinggi blok serantau ini. ASEAN melarang pemimpin junta daripada menghadiri sidang kemuncak dan mesyuarat peringkat menteri 8 bulan selepas rampasan kuasa tentera pada Februari 2021. Sebaliknya, Myanmar hanya dibenarkan menghantar wakil bukan politik. Menjelang Pilihan Raya Indonesia 2024, 97% pengundi muda menimbang untuk menyokong calon yang komited kepada pemeliharaan alam sekitar. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan WWF Indonesia. Berdasarkan tinjauan pada awal Disember lepas, 75% mengakui mempunyai kesedaran mengenai aspek alam sekitar yang diketengahkan calon dalam visi masing-masing. Manakala 36% lagi mengaku kurang pemahaman. Pilihan Raya 14 Februari depan menyaksikan 54% daripada 204 juta pemilih terdiri daripada Gen Z. Merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, Indonesia bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum bagi memilih Presiden, Naib Presiden, Ahli Dewan Perundingan Rakyat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Majlis Perwakilan Wilayah serta ahli Badan Perundangan Tempatan. Dalam pemilihan Presiden, Anies Baswedan bergandengan dengan calon Naib Presiden Mohaimin Iskandar. Manakala Prabowo Subianto Gibran bekerjasama dengan Gibran Raka Buming Raka dan Ganjar Pranowo, calon Presiden Parti Pemerintah pula bergandengan dengan Mahfud MD. Media Korea Utara hari ini menyiarkan gambar tambahan ujian peluru berpandu dilancarkan kapal selam yang diselia pemimpinnya Kim Jong-un. Ujian peluru berpandu itu yang dikenali sebagai Pewasal 331 telah diadakan semalam. Menurut media kerajaan, ia adalah sama dengan peluru berpandu jelajah strategik yang dilancarkan Korea Utara minggu lalu sebagai sebahagian daripada peningkatan kepada sistem senjatanya. Gambar itu menunjukkan peluru berpandu dilancarkan ke langit yang dikesan melalui kepulan asap. Peluru berpandu jelajah Korea Utara biasanya kurang kontroversi dan tidak diharamkan secara jelas di bawah resolusi Majlis Keselamatan PBB. Namun penganalisis berkata peluru berpandu jelajah jarak pertengahan tidak memberi ancaman berbanding peluru berpandu balistik. Kementerian Luar China akan meneliti dengan serius sama ada untuk meneruskan dasar tanpa visa untuk warga Jepun. Jurucakap Kementerian Luar China Wang Weibin berkata China juga berharap Jepun akan bekerjasama dengan Beijing untuk memudahkan perjalanan rentas sempadan antara kedua-dua negara. Beliau berkata demikian mengulas mengenai polisi tersebut yang tergantung semasa wabak COVID-19 ketika menandatangani perjanjian pengecualian visa dengan negara seperti Thailand. Sebelum pandemik itu, warga Jepun boleh memasuki China tanpa visa sehingga 14 hari. Di Florida, Amerika Syarikat, SpaceX melancarkan beberapa satelit internet Starlink daripada roket Falcon 9 semalam. Roket itu dilancarkan dari Pusat Angkasa Kennedy NASA. Misi Starlink akan menghantar 23 satelit internet baharu ke orbit bumi rendah. Penggalak peringkat pertama, Falcon 9 telah mempunyai 17 penerbangan sebelumnya termasuk pelancaran AX-1 pada April 2022. SpaceX mendaratkan penggalak peringkat pertama pada kapal drone A di Lautan Atlantik. Stage 1 propulsion is nominal.
Perkembangan Piala Dunia Hoki 5 sebelah di Oman. Skuad hoki negara berjaya menempah slot ke suku akhir selepas cemerlang menundukkan Fiji 8-3 pada aksi terakhir kumpulan Pool D petang tadi. Kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia menamatkan pusingan kumpulan di kedudukan kedua selepas berkongsi 7 mata bersama Oman. Oman yang menewaskan Amerika Syarikat 6-4 pada satu lagi perlawanan memiliki kelebihan 1 gol untuk berada di kedudukan pertama. Selaku naib juara Pool D, Malaysia kini masih lagi menanti lawan yang akan ditemui pada pusingan suku akhir iaitu juara daripada Pool C antara Trinidad and Tobago atau Kenya. Semalam, Kapten pasukan Muhammad Akhimullah Anwar esok muncul wira pasukan apabila meledak jaringan berganda untuk membantu Malaysia mengatasi Amerika Syarikat 3-2. Sementara itu, Sharman Makti menzahirkan rasa bersyukur kerana berjaya membantu pasukan mara ke pusingan suku akhir dan teruja dapat beraksi di edisi pertama Piala Dunia Hoki 5 sebelah. Syukur, Alhamdulillah. We get 3 points and thanks for support us, and we follow the tactical from coach and we get 3 points. Dalam aksi bertemu Fiji petang tadi, Sharman berjaya menyumbat 2 gol menjadikan gol keseluruhan yang dikumpulnya setakat hari ini kepada 4 gol. Liga Perdana Inggeris, susulan pengumuman mengejut pengurus Liverpool Jurgen Klopp yang bakal meninggalkan pasukan itu pada penghujung musim ini. Kapten The Reds Virgil van Dijk menyatakan keputusan tersebut dilihat sukar diterima pemain, namun berjanji akan berusaha sepenuhnya untuk mendapat gelaran sebanyak mungkin sehingga musim tamat. Jelas Van Dijk selain dirinya, keseluruhan Liga Perdana Inggeris turut terkesan dengan keputusan Klopp. He told us in private, of course, and all of us were together, and like I said, you know, it's a hard one to take, but our mindset is to focus on business, and we have a lot of targets still to achieve this year, and why not finish the season, you know, on the high and together with celebrations for the boss as well. Untuk rekod, pengendali dari Jerman itu mengambil alih tugas di Anfield bermula Oktober 2015. Klub berjaya membawa Liverpool merangkul kejuaraan EPL mereka dalam tempoh 30 tahun. Ketika ini, Liverpool sedang melalui Liga dengan 42 mata dan masih bersaing dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah, Piala FA dan final Piala Liga. Baik, berita dunia berakhir di sini. Dari Sungai ke Sekara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.